Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 11 hari bulan 12 2022, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Hasyri, surah yang ke-59, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 18 sehingga ayat 21. 18 hingga 21. Ayat ini Allah Ta'ala arahkan supaya kita jangan duduk sibuk-sibuk lagi. Perangai Yahudi, perangai munafikin telah didedahkan, maka kamu jauhi sifat-sifat yang buruk itu dan jadilah seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan sentiasa membuat persiapan untuk melalui hari kematian. Bila kita mati, bermakna tidak ada lagi tempat mengambil bekal. Yang adanya hanya menerima bekalan yang sudah ada. Jadi siapa yang rasa dia takut, yang dia yakin dia akan mati, akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka persiapan yang rapi perlu dibuat. Kemudian akhir ayat perbincangan kita kali ini, Allah sebut tentang keagungan Al-Quran. Kalau Quran itu turun atas bukit pecah. Tapi kadang-kadang ada hati manusia yang keras, tak terasa apa-apa dengan apa? Dengan Al-Quran yang diturunkan. Mari kita mula dengan baca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1229. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Balik mula kepada ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla.
Para jemaah sekalian, kita undur ke munasabah al-ayah. Allah Ta'ala dalam ayat yang lepas telah menceritakan, mendedahkan, membongkar tembelang munafikin dan Yahudi. Perangai dianya bohong, tipu, khianat, janji palsu dan macam-macam yang telah kita belajar. Maka ayat 18 ini Allah Ta'ala balik semula kepada orang mukmin mencari jati diri supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Carilah jalan-jalan yang boleh melembutkan hati dan sentiasa berhati-hati dengan amalan perbuatan yang boleh mengundang bala, mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, ayat yang lepas juga Allah Ta'ala sebut kepada kita beberapa nikmat dia. Di antara nikmatnya iaitulah kemenangan Islam ke atas puak-puak Yahudi yang didokong oleh munafikin, dan Allah Ta'ala telah beri kepada golongan muhajirin dan orang-orang yang lain harta fight daripada peninggalan Bani An-Nadir. Itu semua tu manfaat dunia. Sekarang kita berpindah kepada manafi' al-ukhrawi, manfaat untuk akhirat. Mesti buat bekalan, jangan main-main, sebab perjalanan kita jauh. Itu munasabah. Kita balik kepada ayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, khafullah, takutlah kamu akan Allah. Wahzaru sakhatahu wa azabahu dunyawi wal ukhrawi, takutilah, jauhilah segala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah dan azabnya di dunia dan juga di akhirat. Dengan cara mana? Bertakwa. Definisi yang paling ringkas takwa, buat yang Tuhan Allah suruh, tinggal yang dilarang. Itu takwa. Definisi panjang tengok dalam kuliah kita tentang takwa. Itu arahan yang pertama, ittaqullah. Arahan yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Itu takwa. Dan yang kedua, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amal-amal untuk hari esok, yakni hari akhirat. Setiap kita, dia panggil ilmu muhasabah. Kalau kita kerja pejabat, dia panggil audit. Yang mari duduk siasat apa yang kita buat. Ilmu perjalanan ke akhirat, kita sendiri kena audit diri kita. Kita kena muhasabah diri kita. Apa amalan yang kita buat atas dunia ni? Apa perkataan yang kita ucap? Sebab kata di para ahli-ahli nasihat mengatakan, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, suratan amalan yang kita akan dibentangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kitalah penulisnya. Kita sebagai penulis. Mana mu nak baca apa depan Allah Azza? Nak baca zikir banyak, nasihat banyak, ibadat banyak, buat. Nak baca pagi pun menipu, tengah hari menghina orang, malam duduk khianat, buat. Semuanya akan dibaca di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sendiri yang kita pilih. Sebab Allah kata, apa persiapan kamu? Apa persiapan kamu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Apa persiapan? Sebab tu dia kata li ghadin. Ghadin tu makna esok. Apa esok? Esok makna hari ni, malam ni, besok. Kenapa Tuhan kata esok? Sedangkan kiamat tak tahu bila. Sudah 1444 tahun sekarang, tak kiamat lagi. Kenapa esok? Nah, jawabnya hari itu dua aja. Hari dua. Sekarang ni hari dunia.
Lepas pada ni bila kiamat itu hari akhirat. Sebab tu dia kata esok. Jadi esok tu bukan makna gadan, maknanya lepas pada 24 jam. La. Esok kategori. Hari ni kita duduk sini atas dunia ni. Hari dunia, ayam ad-dunia. Esok makna hari akhirat. Itu maksud Allah Ta'ala guna perkataan li ghadin, esok. Baik, ulangan kedua. Wattaqullah. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Ay waj'alu bainakum wa baina sakhatihi wa azabihi wiqayah. Pergi carilah apa-apa alat yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Itu makna takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Jadi apa saja kamu buat, semuanya duduk di bawah tahta ilmillahi. Allah Ta'ala tahu semua, dan semuanya dicatat oleh para malaikat, akan dihitung dan dihisab di akhirat. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, Allah suruh kita hitung dulu atas dunia ni. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhisab, mukira, kamu kaji, kamu siasat dirimu sebelum dibongkar oleh malaikat di akhirat esok di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ni kita dak sibuk bongkar atas dunia ni. Duk bongkar tu bongkar ni. Kadang-kadang kena bongkar, jadi kadang-kadang bongkar yang dibuat tu makan diri. Orang tak buat, kita duk bongkar benda apa? Benda itu dia panggil pembongkaran di akhirat terhad, sebab ilmu manusia terhad. Banyak lagi benda-benda yang boleh disembunyikan. Ada pula peguam-peguam boleh memutablikkan dia punya fakta akhir sekali dari fakta kepada auta, lepas. Tapi di akhirat no auta, tidak ada lagi nak auta, semua benda kena bercakap dengan betul. Kalau mulut mula nak cakap bohong, pap, al-yauma nakhtimu ala afwahim, hari ini kami cop, kami tutup mulut-mulut tak boleh bercakap. Sebab mulut ni di akhirat nak menipu lagi. Kaki menipu ni, dalam ayat lepas kita dah baca kan, orang munafikin di akhirat nak menipu lagi. Kuat menipu. Sebab itulah kita kata jangan dinormalisasikan penipuan dalam masyarakat. Tapi takut orang jadi benda biasa lah. Orang tua bercakap menipu, budak-budak pun tumpang sama. Jadi membesarlah anak-anak cucu kita dalam suasana penipuan. Ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya suasana yang gawat ini. Kita berpindah kepada ayat 19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ini pesanan yang ketiga. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah pesan kita bertakwa, muhasabah, takwa dulu, kemudian muhasabah diri, kemudian perhatikan perjalanan hidup kita ni. Jangan duduk dalam kumpulan yang lara, yang tak ingat ke Tuhan, yang pentingnya yang tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ai wala takunu kalladzina ghafalu an zikrillah. Jangan kamu jadi termasuk di kalangan kumpulan yang lupa nak berzikir. Hai ustaz, kami ni banyak dah zikir. Ana selalu tanya soalan. Soalannya simple je. Sambil-sambil tanya, sambil bergurau. Di antara soalan kitanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni selalu ingat dah zikir-zikir Ingat dah zikir yang kita ajar. Dia panggil zikir 4 kalimah. Coba kata subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni panggil zikir 4 kalimah ni. Ingat tak ingat zikir ni? Pergi tanya mana semua ingat belaka zikir. Tapi kalau tanya dia berapa kali dah berzikir, tak berapa nak jawab. Sibuk ustaz, semalam sibuk, busy, tak ada nak berzikir. Sebab apa tak ada nak zikir? Ni kita duk kempen zikir ni supaya tuan-tuan dan puan-puan baca paling kurang minimal 500 kali. Sekejap ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 500 kali itu barulah 20 minit tak sampai. Tapi tak dapat juga. Kenapa? Ni lara. Kita banyak zikir benda lain, benda karut daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya. Rugi kita tuan-tuan kalau tak dapat ni. Rugi. Satu. Kemudian Allah sebut lagi wal qiyami bihaqqihi wa ta'atihi. Jangan lupa menunaikan hak Allah. Apa dia hak Allah? Allah beri pada kita solat 5 kali sehari. Yang wajib. Menunaikan hak Allah, apa lagi? Segala perkara-perkara kewajipan yang lain, dan juga meninggalkan maksiat. Siapa dia lupa ni? Fa ansahum anfusahum. Allah lupakan diri dia. Dia ni dalam perjalanan ke akhirat terlupa. Dia tarik handbrake tengah jalan ni, ingat nak berhenti sen ni. Allahu akbar. Sebab apa? Uqubatan lahum, sebagai satu orang panggil hukuman ke atas mereka. Oleh kerana kita lupa kepada Allah, Allah lupakan diri kita sendiri. Ini yang kita bimbang ni saudara, para jemaah sekalian. Saya bimbang, cemas bila tengok pakcik-pakcik saya, makcik-makcik kita ni duk sibuk bermain WhatsApp. Dalam grup juga aktif juga. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pukul 5 pagi duk share dah. Share benda-benda biasa. Dia panggil isu semasa. Syekh Ahmad sekarang ni sibuk sehari dua ni dengan telur. Duk share cara kuah telur tu. Dia tak makan telur pun. Main kecil manis darah tinggi, dia ni telur pun tak makan. Tapi sibuk bukan main-main. Kita baiklah kita lupakanlah benda-benda dunia tu, serahlah kepada ahli dunia yang mereka sedang berebut sana sini. Kata ambil kamu lah. Aku nak sibuk dengan akhirat yang aku nak berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Tolonglah sahabat-sahabat yang disayangi, keluarga-keluarga pakcik-pakcik kita ni, kembalilah ke jalan Allah. Jangan duk sibuk. Kalau kita sibuk dengan dunia, Allah Ta'ala lupakan diri kita sendiri nak buat bekalan ke akhirat. Na'udzubillah. Falam yuqaddimu laha khairan yanfa'uha. Mereka tak dapat buat persiapan untuk mendapat kebaikan di akhirat. Mereka atas dunia apa yang dia dapat? Tak dapat juga. Dapatnya mengata orang, dapatnya mengeji orang, dapat dia hina orang, macam-macam. Allahu akbar. Rugilah dia. Allah kata apa? Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah. Mereka mana? Orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang yang fasik, derhaka terhadap Allah Azza wa Jalla. Fasik di sini dengan makna al-kharijuna an ta'atillah, keluar daripada hak taat kepada maksiat. Itu nama dia fasik. Allahu akbar. Fasik yang paling besar sekali syirik. Kemudian diikuti di dosa-dosa besar yang lain, riya, takabur, ataupun melakukan perbuatan mungkar, fawahish. Na'udzubillahi. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala campakkan kita ke lembah kehinaan yang tidak ada guna, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hidup tak berguna, di akhirat hina. Na'udzubillah. Kemudian Allah buat bandingan supaya kita berfikir, mu nak hak mana? Awak nak pilih hak mana? Ayat 20. La yastawi ashabun nar. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah.
Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli syurga. Mana nak sama? Ashabul jannati humul faizun. Mana nak sama? Ahli syurga, merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diingini. Segala apa yang kita teringin, Allah beri belaka dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna minal faizin. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami dari ahli syurga, orang-orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat, ya rabbal alamin. Jadi ayat ini, setelah Allah Ta'ala cuit kita, ajak kita, panggil kita supaya muhasabah diri sentiasa, dan Allah Ta'ala juga beri amaran kepada kafir, jangan jadi seperti orang yang lupa diri. Maka Allah nyatakan ayat ini perbezaan antara dua kumpulan. Awak pilih nak mana? Pilihlah. Nak ashabul jannah, ada lorong dia. Nak ashabun nar, ada lorong dia. Mau nak pergi hak mana? Sudah pasti kalau tanya dengan mulut, kita akan kata nak pergi syurga. Tapi kalau tengok ke perbuatan ahli neraka, na'udzubillah. Jadi kita kena selarilah mulut dengan hati, perkataan dengan perbuatan biar selari, supaya apa yang kita nak diberi, dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allahu Akbar. La yastawi ashabun nar, tak samalah ahli neraka dengan azab-azab dianya. Wa ashabul jannah, orang dalam syurga yang begitu banyak nikmat, mana nak sama? Maknanya tidak ada langsung persamaan, tak ada langsung. Tak ada. Kalau sama-sama ahli syurga, ada juga perbezaan darjat. Tapi persamaan, masing-masing duduk dalam syurga, duduk dalam nikmat, di bawah keredaan Allah Azza wa Jalla. Cuma beza tingkatan. Hak ni syurga yang tinggi, yang ni bawah, tapi dalam syurga. Alhamdulillah. Nak beza ahli neraka tak nak banding dah lah. Ayat ini ditafsir dengan ayat tanda ayat 18 sehingga ayat 20 surah As-Sajadah. Nanti anak tak bacalah ayat ini supaya kita ringkas, cuma tuan-tuan boleh tengok dalam surah As-Sajadah ayat 18 sehingga ayat 20 menafsirkan ayat kita ni. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Kemudian Allah Ta'ala detailkan ammal ladzina amanu wa ammal ladzina fasaqu. Na'udzubillahi minal fusaq. Nah. Baik. Allah Ta'ala sebut di sini secara jelas, ashabul jannati humul faizun. Ahli syurga lah ahli yang mendapat kemenangan lepas daripada azab dan mendapat nikmat yang disediakan. Allahu Akbar. Dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah kata, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, siapa dia lepas daripada neraka, wa udkhilal jannah, masuk dalam syurga, faqad faz, itulah orang yang bahagia. Jadi kalau kita nak bahagia, kita kena selamatkan diri daripada neraka dan kita pergi ke syurga. Baik para jemaah sekalian, itu perbandingan yang tak boleh nak banding. Perbandingan yang tidak ada bandingan. Nak banding apa? Ahli syurga dengan ahli neraka. Cuma Allah sebut di sini supaya para jemaah sentiasa beringat, berhati-hati dan berfikir, bermuhasabah, supaya kita tidak kerugian masa, kerugian tenaga untuk sentiasa membuat persiapan diri untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah kepada ayat yang terakhir untuk siri ini.
ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung. Andai kata Allah turunkan wahyu Quran ini kepada bukit, gunung besar atas dunia ni. Gunung apa? Everest. Everest paling tinggi. Ke Gunung Stone tinggi. Gunung Stone tak apa, dah dekat dengan kita dah. Train tu dabung, kita tengok Gunung Stone. Tak apalah. Mana-mana bukit. Mana kalau capak Quran letak atas bukit, apa jadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, nascaya engkau melihat gunung itu khusyuk dan pecah. Lish? Kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Gunung pecah, terbelah, hancur kerana takut kepada Allah. Ingat tak kita kisah Nabi Musa AS ketika dia pergi bermunajat di Tur Sena? Ingat cerita? Musa minta nak tengok Allah. Allah kata lantarani, tak boleh Musa, atas dunia tak boleh tengok aku. Walakin inzur ilal jabali, tengok bukit. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, bila Allah Ta'ala tajallikan kepada bukit, Musa rebah lalu pingsan. Itu baru tunjuk sikit kan. Jadi Allah kata kalau aku turun Quran kata bukit, bukit pecah. Bukit terbelah sebab terlalu gerun, takut dengan kalimah Allah Azza wa Jalla. Tengok munasabah kat bawah tu. Nota kaki tu ada munasabah. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal golongan-golongan yang kufur ingkar, dan setelah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya tidak mengerjakan suruhannya, supaya tetap, bukan tidak tetap, dan setelah Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman supaya tetap mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, lalu diberikan misal perbandingan mengenai Al-Quran. Ia mengandungi berbagai-bagai pengajaran dan menjadi hidayah petunjuk. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan ke atas sebuah gunung dan gunung itu diberi akal, fikiran untuk memahami kandungannya, tentulah ia akan khusyuk serta terbelah kerana gerun takut kepada kemurkaan Allah jika ia cuai suruhan Allah Azza wa Jalla. Mana dia takut kalau mencuaikan suruhannya dan melakukan larangannya. Maka bagaimana halnya manusia yang masih keras membatu hatinya dan masih berdegil dalam keingkarannya? Bagaimana dengan hati manusia? Hati manusia lah gitu, relax ya, buat maksiat tak tahu apa. Allahu Akbar. Dan bukit yang keras boleh terbelah. Kita hati manusia yang lembut hati kita ni, kalau cocok dengan jarut tembuh dia, tapi keras untuk menerima arahan Allah Azza wa Jalla dan keras untuk melakukan ketaatan. Sebab apa keras? Ini punca dia. Kita akan cari punca. Sebab kita tidak tadabbur Al-Quran, kita tidak baca Al-Quran dengan betul, tidak teliti kepada makna dan isinya, serta tidak tadabbur apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Ini punca besarnya ihmalut tadabbur. Ihmalut tadabbur. Saya dengar dah Quran, dengar saja tak tahu. Saya dah baca dah Quran, baca saja tak tahu makna, boleh pahala, tapi kesan Al-Quran itu tidak masuk dalam jiwa. Sebab apa? Sebab kita tak faham dan kita tidak tadabbur makna dia. Allahu Akbar. Baiklah, Allah Ta'ala kata, kalau aku turunkan Quran ini, Quran boleh faham, maka Quran, aku turunkan Quran ini kepada bukit, bukit boleh faham,
maka terbelahlah bukit pada saat itu. Hari ini kita tengok bukit terbelah ke tidak sekarang? Terbelah. Terbelah. Bila terbelah dia keluar air. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada bukit yang terbelah, ada bukit yang bergolek turun, pecah. Min khasyatillah, kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita buat maksiat ni, dak ni. Orang pergi dalam gua ke, di kaki bukit ke, pergi buat maksiat situ. Berani. Ana ada baca satu buku, tajuk dia Ubudiyatul Kainat. Cari cerita ni, Ubudiyatul Kainat. Makna makhluk-makhluk ini beribadat. Bila orang buat maksiat bawah pokok nak jatuh dia punya julai dia, dahan dia tu atas kepala orang maksiat. Tapi oleh kerana Tuhan tak izin, tidak kata setiap orang maksiat pokok jatuh belaka. Tapi orang kata orang menggeltar pokok-pokok ni. Gunung-gunung, gua-gua ni kalau orang agak kacik gigi, geramnya tengok pada orang maksiat dekat dia. Baiklah, kita tutup ayat kita ni dengan tadi cerita bukit terbelah tadi, tanda pelajar. Cerita bukit terbelah surah Al-Baqarah ayat 74. Ayat 74. Thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada bukit terbelah, keluar air. Ada. Cari air terjun. Kita pakai duk mandi situ, baguslah. Tapi jangan buat maksiat. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada juga hak belah sikit. Jadi keluar apa ni, mengalir air situ. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada bukit yang jatuh, bergolek kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah. Penutup ayat ini, ayat 12. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan pada manusia supaya manusia memikirkannya. Jadi tujuan Allah Ta'ala buat bandingan, misal, contoh-contoh dalam Quran ini supaya kita berfikir. Ini kalau tak mikir juga, maknanya manusianya tak ada kerja. Otak ada tak jadah. Lebih kurang otak lembu ya. Buat apa kita? Baik, para jemaah sekalian, kita tamatlah perbincangan ayat. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ayat ini ulama tadabbur kata hasun ala taqwallah, galakkan supaya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah gunakan dipanggil fi'il madhi, qaddamat lighadin. Sedangkan kalau kata benda akan datang, dia tak guna qaddamat, yuqaddim, tuqaddim, qaddamat. Maknanya dah sediakan, menunjukkan kepada segeralah kamu beramal, jangan tangguh-tangguh lagi. Sebab tu dia mari arhan dengan fi'il madhi. Jadi buat macam benda tu jadi dah, sudah dah. Maknanya segera, jangan takhir. Li'annahu la yamlik, kita ni tak jadi pemilik kecuali benda dah lepas dah. Hak akan datang kita tak tahu. Semalam kita makan nasi bawah pinggan malah 4 kali. Hak tu hak kita milik. Esok aku nak makan 5 pinggan, belum tentu. Boleh jadi sepinggan pun tak makan. Nak kata apa? Siapa pagi esok sakit mulut, berair dan nak makan biji nasi pun tak boleh. Maknanya hak lepas itu adalah hak kita milik, yang akan datang tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala guna fi'il madhi qaddamat lighadin. Apa yang telah kamu buat, yang telah kamu sediakan, yang telah kamu beramal untuk hari akhirat. Buat apa? Itu muhasabah. Kita pun kaji-kaji tengok, tak banyak, amalannya sedikit sangat, lemah.
naiklah taraf. Jangan duk kaji saja. Maka ayat ini ulama tadi berkata wujubu muhasabatin nafsi, wajib kita muhasabah, audit diri kita sendiri. Jangan duk mikir orang lain. Manusia yang bahagia, manusia yang mencari kelemahan diri untuk dibaik pulih. Manusia celaka duk cari kelemahan orang untuk ditularkan, untuk dipublishkan, untuk dibuat balah. Kadang-kadang yang dia tular tu bukan betul pun, persepsi, tuduhan, andaian, nak suruh orang balah sama dia. Hak ni balah, hak ni balah. Kita orang yang nak pergi ke akhirat ni tak usah duk balah dengan orang, kita balah dengan nafsu kita. Ya nafsu tubi. Hei nafsu, cukuplah. Tua dah aku ni, 50 dah umur ni, 60 dah umur ni. Kalau 80 tu lagi patut. Mari kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi manusia yang lupa diri, lupa daratan. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan kiamat tu dekat. Baik, kita pergi kepada al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Kalau kita ambil banyak-banyak faedah tak sempat pula, tak ada nak tulis, tak ada nak beramal, rugi. Al-faidah yang seterusnya, yang kedua, boleh itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Allah kata mu tengok membuat apa untuk esok. Jadi tadi anda dah sebut makna ghadin di sini bukan makna esok 24 jam, artinya hari yang berbeza. Makna dia panggil hari berbeza. Hari ni maknanya dunia, hari dunia, ayyamid dunia. Besok hari akhirat. Itu maksud dia esok. Bukan esok 24 jam, tapi esok apa? Esok hari lain, hari akhirat. Itu panjanglah huraian dia tu. Jadi kita nak pergi hari lain dah. Kenapa Tuhan guna perkataan ghadin, esok, lesh? Ulama tadabbur kata ja'alallahu ta'ala yaumal qiyamati fil qurbi. Allah nak gambarkan kiamat tu dekat dengan kita seolah esok. Esok ni ramai juga orang bercakap ni untuk esok yang cemerlang. Bukan mana esok 24 jam. Mu belajar sungguh-sungguh untuk hari esok yang cemerlang. Faham tak? Jadi Allah kata buatlah persiapan untuk hari esok, yakni hari kiamat, hari yang kedua dalam episod perjalanan manusia menuju ke syurga. Bila kita kata kiamat tu dekat, tahyijan lidawa'il ibad, menggerakkan hati kita supaya banyak beribadat, banyak membuat persiapan, sebab kita tahu esok akan datang. Allahu Akbar. Dua, kita pergi kepada al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama ahli syurga, ahli neraka dengan ahli syurga. Ayat ini memberi peringatan kepada manusia yang lupa nak berfikir, lupa nak buat kajian, lupa buat perbandingan. Duk ikut nafsu, ikut syahwat, ikut tu ikut ni. Kita lupa kepada hari akhirat yang di sana ada perhitungan. Jadi benar. Maka Allah Ta'ala bagi cuit kita di sini dengan buat perbandingan. Untuk apa dibanding? Supaya kita sentiasa ambil perhatian. Jadi dalam ayat ini juga satu penafian, tidak ada persamaan langsung di antara kafir dengan mukmin, tidak ada. Ashabul jannah dengan ashabun nar tidak ada persamaan. Kalau kata tak apa, kita duduk di neraka apa lah, yang persamaannya sama-sama ahli syurga, cuma beza darjat, itu tak apa. Tapi kalau kata nak bersama ahli neraka dengan syurga, kita kata la yastawi, tidak ada. Dalam ayat lain tadi kita dah sebut, dalam surah Sajadah tadi, la yastawun, tak sama.
Jadi oleh tanda tak sama, carilah yang terbaik, jangan duk cari yang ada persamaan dari sudut benda yang tak baik. Baik, para jemaah, kita berpindah kepada faedah yang keempat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalau kita turun Quran ni ke atas bukit, bukit akan pecah, terbelah. Ulama kata hasun ala ta'ammuli mawa'izil Quran. Ayat ini menggalakkan kita, memberi arahan kepada kita sentiasa memerhatikan kepada nasihat-nasihat dalam Quran. Wa bayyana, dan ayat ini menyatakan tidak ada keuzuran, tidak ada kemaafan orang yang beriman tidak tadabbur Quran. Jangan. Mu manusia, aku waktu Quran, mu ada akal, ada otak, tak boleh mikir, tak buat kajian, tak belajar Quran, tidak tadabbur Quran, maka Allah kata, kalau aku turun Quran kepada bukit, bukit ada akal, dia akan pecah. Sebab itulah para jemaah sekalian, bukit walaupun keras boleh pecah dengan sebab ayat Allah. Hati kita ni lembut je, cocok dengan jari pun sakit, dengan jarum pun sakit. Dengar ayat-ayat Quran tidak memberi kesan. Allahu Akbar, ruginya kita ya Rabb. Binasalah kita kalau Allah Ta'ala tidak beri hidayah untuk kita tadabbur Quran. Kerana anna min asbabi linil qalbi, di antara punca nak melembutkan hati itu baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur wa tama'un, perhati makna dia, teliti dia punya kedudukan dia, barulah hati kita jadi lembut. Alhamdulillah, ana dah baca buku, tak habis lagi, tengah baca satu buah buku, nama dia Mawa'izul Quran, nasihat dari Quran. Kita ambil tajuk-tajuk tertentu lah. Mawa'izul Mufassirin, nasihat daripada ulama tafsir. Bila dia baca ayat Quran, dia buat nasihat. Satu lagi buku yang sedang dibaca, tajuk dia Hakaza Ashu Ma'al Quran, demikianlah mereka berhidup dengan Quran. Tuan-tuan dan puan-puan nak baca tak dapat mata bahasa Arab, tengok dalam YouTube, cari halaqah Abu Anas, tajuk dia Bersama Quran ataupun Tadabbur Quran. Alhamdulillah, kita dah beberapa siri bagaimana ulama salah bila baca Quran menangis, ada yang pengsan sebab terlalu terkesan jiwa dia dengan at-ta'assur bil Quran. Allahu Akbar. Sebagai penutup ayat ini, Tuhan kata, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami buat bandingan kepada manusia supaya mereka berfikir. Jadi kata di para ulama, ayat ini sekali lagi memberi arahan supaya kita tadabbur Quran, memahami Al-Quran dan berfikir sentiasa. Baca ayat Quran, fikir. Kata seorang ulama salaf, nama dia Al-Hasanul Basri. Tulis, Al-Hasanul Basri. Dia kata, ya benar Adam, hei manusia, kalau syaitan waswaskan kamu, iza waswasalaka syaitan bi khati'atin, syaitan mari duduk kosek dalam telinga kita, mu ni dosa banyak, mu ni maksiat banyak, mu ni macam-macam perangai, Allah Ta'ala tak maaf dah kamu, mu baca ayat ni. Baca ayat ni, lau anzalna hazal Quran. Quran ni kalau tu atas bukit pun pecah, tak kala hati aku yang lembut ini tak boleh nak pecah, tak boleh nak takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka insya-Allah fa innama daraba lakal amsar, Allah Taala buat bandingan ini supaya kita berfikir. Ni gi tempat bukit-bukit duk ambil selfie gambar, tak fikir. Gi tempat air terjun duk mandi bawah, tak tahu gapo. Akhir kali mari kepala air mati habis. Nauzubillah. Jadi yang kita naknya supaya kita berfikir dan kita kita ikut segala arahan dan meninggalkan segala larangan. Demikianlah Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, la'allahum yatafakkarun. Allahumma anja'alna, ya Allah jadikan kami orang yang berfikir, orang yang bertadabbur Quran, orang yang mengambil pengajaran,
supaya kami sampai kepadamu ya Allah dengan keredaannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah siri yang akan datang ayat 22 sampai akhir surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.